chapter 8. Okay, chapter 8 ini berkaitan dengan efficient market hypothesis. So, apa itu efficient market hypothesis? Okay, efficient market hypothesis merujuk kepada sejauh mana kecekapan sesebuah pasaran. Okay, so yang saya duk bincangkan pasal pasaran yang disebut dalam kelas ini adalah pasaran saham. Secekap manakah pasaran saham? So, saya boleh guna analogi, kita katakan kereta lah. Okay. So, secekap manakah kereta tersebut? So, kalau saya ada 1 liter minyak petrol, alright, awak dengar ke tidak ya? Saya dengar sebab saya nampak gambar saya macam, Ya doktor, dengar doktor. sebab saya nampak macam gambar saya tu freeze. Okay, so Dengar. analogi dia adalah kereta tadi. Okay, saya gunakan 1 liter petrol, saya bubuh dalam kereta, kereta tu boleh jalan sejauh mana? Berapa kilometer? Adakah dengan 10, dengan 1 liter boleh pergi 10 kilometer, boleh pergi 20 kilometer? So itu kecekapan dia. So jauh mana? Cepat mana? So kalau kita balik kepada cerita pasal kecekapan pasaran saham merujuk kepada secepat mana saham itu ataupun pasaran itu yang saya rujuk di sini adalah merujuk kepada individu dalam pelaburan dalam market itu. Okey, secepat mana satu-satu maklumat yang ada di pasaran diperolehi oleh para pelabur dan pelabur akan menggunakan maklumat tersebut untuk buat keputusan pelaburan. Proses jangka masa itu. Ada satu maklumat di pasaran, maklumat itu berjalan, travel to the investor digest the information, and then that particular investor do the exercise, jual ke beli saham. So proses itu, jangka masa itu akan ditunjukkan dalam bentuk pergerakan saham berbanding dengan masa. Secepat mana pergerakan saham itu, pergerakan graf itu adalah kecekapan satu-satu pasaran. Boleh terima maksud kecekapan pasaran ataupun efficient market hypothesis? Boleh ya? Alright. So itu cerita pasal efficient market hypothesis. Merujuk kepada sejauh mana saham yang ada, harga saham yang ada di satu-satu masa itu menggambarkan semua maklumat dalam pasaran. Kalau dia maknanya kalau dia lambat bergerak, lambat dapat harga, lambat maklumat, maka saham itu akan lambat bergerak. Okay. So terminologi yang kedua adalah cerita pasal random walk. Apa maksud random walk di sini? Random walk dalam bahasa Melayunya adalah pergerakan rawak. Awak berjalan rawak. Apa analogi kepada pergerakan rawak yang saya dulu explain kepada student saya sebelum ini adalah pergerakan rawak ini adalah cara saham itu bergerak. Okey, sama ada saham itu naik ke turun ke, kita tak boleh tentukan dia. Kita tak boleh kata, okey, pukul 10.15 saham biasanya jatuh. Pukul 10.30 saham akan naik balik. Kita tak boleh kata macam tu. Kita tak boleh buat ramalan pergerakan harga saham. Bila kita tak boleh buat ramalan, maka kita kata pergerakan harga saham adalah secara rawak. Apa analogi yang saya guna? Biasa saya guna adalah kalau awak baca sejarah tentang random walk ini, dia kata ahli ekonomi ataupun ahli kewangan itu mengambil meletak nama random walk ini sempena perjalanan ataupun gaya orang yang mabuk berjalan. Okay, kalau awak tengok cerita-cerita Mak Saleh zaman-zaman dulu, bila dia tangkap seorang pemandu itu, orang yang drink and drive itu, zaman dulu ya, dia akan ambil pemandu, dia akan letak atas jalan itu ada satu garisan putih kan, garisan putih tengah jalan tu dia akan suruh, okey, dia kata awak jalan straight ikut garisan putih ini. Maka
Kalau orang itu mabuk, dia tak akan boleh berjalan ikut garisan putih. So, cara orang yang mabuk berjalan itu dipanggil random walk. Dan random walk itu diambil sebagai nama satu teori, iaitu random walk dalam harga saham. Asalnya adalah dia tengok behavior of the drunk driver yang berjalan lah. Okay, so seterusnya, saya pergi kepada yang seterusnya adalah, ini adalah contoh kalau satu-satu pasaran itu, ini awak perhatikan di sini, ini adalah saya buat, ini adalah dia punya cumulative abnormal return. Ini adalah merujuk kepada harga saham, pulangan saham. Okay. So, pulangan saham ini merujuk kepada abnormal return. Apa maksud abnormal return? Abnormal return merujuk kepada pulangan yang kita tidak jangka. Awak beli saham A dan awak jangka dapat 10%. Tiba-tiba awak beli saham A, awak dapat 15%. So, yang tak dijangka adalah yang 5%, bukannya yang total 15%. Okay? Yang tidak dijangka, pulangan abnormal merujuk kepada pulangan sebenar yang kita dapat tolak dengan pulangan yang kita jangka. Pulangan sebenar tolak pulangan yang kita jangka, bezanya kita beri nama sebagai pulangan tidak jangka. Okay, dan ini adalah garisan pulangan tidak jangka dan ini adalah untuk saham tersebut. Kalau awak perhatikan di sini titik-titik-titik ini pada satu masa, pada ini adalah garisan di bawah ini merujuk kepada apa nama ni, masa, okay, hari. Garisan dekat bawah ini pada kosong ini, pada titik kosong, pada nombor kosong ini merujuk kepada pada hari kejadian. Okey, katakan hari kejadian adalah pada tadi, pada hari Jumaat hari ini. Okey. Syarikat membuat pengumuman mendapat suntikan ataupun telah menang kontrak daripada satu tender. Dia menang kontrak tender. Dia buat announcement. Tak kisahlah melalui Twitter ke, CEO syarikat buat announcement melalui Twitter ke, Facebook ke, television ke. Maka pukul 9 pagi tadi dianggap sebagai kosong. Kalau pasaran itu cekap, maka apa akan berlaku? Pukul 9 pagi tadi, saham syarikat akan naik secara mendadak macam ini. Sebab, kenapa dia naik secara mendadak? Sebab berlaku perubahan yang positif, maklumat yang positif tentang syarikat, maka harga saham akan naik secara mendadak, maka pulangan akan naik secara mendadak. Dan kenaikan secara mendadak, secara mendata, secara horizontal ini dianggap merujuk kepada kecekapan pasaran. Tapi kalau awak tengok dekat sini, perasan tak ada titik-titik sebelum hari kosong. Okay? Titik-titik ini pada yang berlaku sebelum pada hari kosong merujuk kepada kebocoran maklumat. Orang dah 15 hari sebelum CEO syarikat buat announcement, dah ada desas-desus di dalam pasaran. Dah ada tips daripada para pelabur, tips daripada penganalisa, daripada investment company, dia bagi daripada remiser, dia bagi tips kepada broker. Dia kata, syarikat ABC telah masuk membida satu projek. Contohnya di Afrika Selatan, dan kemungkinan syarikat dia punya bidaan tu, tender itu dia akan menang. So, bila maklumat itu diperolehi 15 hari sebelum berlaku, maka orang dah start membeli saham. Orang dah start membeli saham. Dan itu sebabnya kita nampak 15 hari sebelum kejadian kebocoran maklumat telah ada dan para pelabur dah mula membeli saham syarikat tersebut. Bila pelabur membeli saham syarikat tersebut, of course demand akan tinggi daripada supply. Bila demand tinggi daripada supply, harga pun akan naik. Boleh setakat ni? Cuba tengok dekat sini pula. Ini dalam minit. Kalau tadi dalam hari, ini dalam minit pula. Kita tengok. Okay? Kita tengok dalam bentuk saham ini dalam bentuk minit. Pergerakan harga dalam bentuk minit dia buat. Okay? Beberapa minit sebelum announcement dah keluar, dah ada pergerakan harga. Ini adalah positif.
Okey, ini adalah negatif. Okey. Sepatutnya saya tengok saham yang seterusnya, okey, kalau pasaran itu adalah bentuk dia yang cekap, saham itu akan tak ada bergerak, tak ada perubahan, dan apabila pada kosong ini, bila ada maklumat baru dikeluarkan, maka dia akan spike naik atas dan dia akan kekal seperti gini je. Dia akan merujuk kepada banyak maklumat telah diterima oleh para pelabur telah bertindak membeli saham tersebut, maka harga saham akan naik dan dia akan duduk je pada range yang sama je. Okey, ini kita nampak kecekapan pasaran juga. Berbanding dengan yang satu lagi yang dekat bawah ini, yang kat bawah ini adalah berita tak baik. Berita tak baik, katakanlah berita satu orang CEO itu telah dipecat. CEO itu bagus, tiba-tiba dia telah dipecat. Pada masa kosong, ramai orang jual. Bila jual, maka akan banyak supply. Berbanding demand, harga saham akan jatuh. Okay? Dia akan jatuh. Tetapi disebabkan maklumat itu lambat orang terima. Ada orang tak buka Twitter, ada orang tak buka internet. Pada musim PKP ini ramai tidak sibuk nak main saham kan. Dia sibuk dengan benda lain. Maka dia dapat maklumat yang lambat. 10 minit kemudian baru dia dapat maklumat. Oh, CEO A telah dipecat. Maka dia pun baru jual. Maka itu sebab kita nampak ada pergerakan saham harga jatuh yang lambat. Sebab penerimaan maklumat oleh para pelabur itu berbeza-beza. Ada satu grup dapat maklumat cepat, ada satu grup dapat maklumat secara sederhana, cepat, dan ada satu grup yang dapat maklumat lambat. So mereka dapat maklumat yang berbeza-beza, maka tindakan mereka itu akan menyebabkan perubahan harga itu. Kalau dia saham itu tak baik, berita itu tak baik, maka harga saham itu akan jatuh slowly. Dia tidak bergerak jatuh sekali, lepas tu dia flat seperti kat atas ini. Ini berita baik, semua orang bertindak, dia akan lepas tu dia akan balik kepada normal. Balik kepada inilah, dia akan bergerak macam ini je. Yang ini ada lengahan. Alright. So, manakah sumber-sumber itu? Okey, ini adalah sumber-sumber maklumat lah. Maklumat itu diperolehi daripada ini kalau awak dapat maklumat, awak akan dapat competitive advantage.